Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwattal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Maka pada tengah hari ini alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumah Allah di Masjid Taman Putra Perdana kita ini, dan sama-sama dapat kita dirikan solat fardu zuhur secara berjamaah. Alhamdulillah. Kalau kita nak lihat di sini, ramai lagi manusia yang tidak dipilih. Jadi kita ni termasuk dalam golongan kalangan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumah Allah, untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mampu katakan lagi selain daripada ucapan alhamdulillah, dan juga kita teruskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Apatah lagi sekarang ini berada di dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun di musim PKP ini kadar bilangan masjid dan surau ditetapkan bilangannya yang agak berkurangan. Daripada ikut kapasiti masjid, sampailah sekarang ini masjid dibenarkan 100 orang ni, tak silap saya. Tidak boleh melebihi daripada 100 orang. Kalau surau tidak boleh melebihi daripada 50 orang. Tapi dalam bilangan yang sedikit itu kita dipilih. Bersyukur tak? Bersyukurlah. Jadi kita kena syukur dengan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Kena teruskan beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak dipilih, maka kita akan berada di rumah kita. Maka kita akan duduk di kedai-kedai, duduk di tempat-tempat lainlah. Tapi kita dipilih. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita yang dipilih ke surau, dipilih ke masjid-masjid lain. Tapi kita dipilih ke Masjid Taman Putra Perdana. Jadi selesai saja solat fardu zuhur. Di masa yang ada ini, kelepakan masa yang ada ini, kesempatan masa yang ada ini, kita isikan dengan satu majlis ilmu. Kita sama-sama memberi peringatan. Mudah-mudahan apa yang kita terlupa, yang kita tak ingat, dapat kita ingatkan. Yang kita tak tahu dapat kita ambil tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini tidak terlepas daripada dengan ilmu. Ilmu itu ada satu kepentingan kepada kita. Sebab itu dalam Islam meletakkan kewajipan seseorang itu untuk mempelajari ilmu. Wajib untuk dia belajar. Apa-apa perkara yang dia nak buat, sesuatu ibadah yang dia nak buat, mesti dia belajar. Berlandaskan ilmu. Dia tak boleh buat main sabarono macam tu je. Dia berasa dia nak buat, dia buat. Orang buat ibadah, dia pun nak buat ibadah. Tapi dia tak tahu macam mana aturan jalan ibadah tersebut. Jadi dia kena belajar. Dia tak boleh ikut main Google, main YouTube, main FB gitu, tak boleh. Dia kena ada guru. Guru yang mursyid. Maka kita akan dibimbing, akan ditunjuk ajar, akan diajar, akan diberitahu bagaimana jalan untuk kita lakukan satu-satu ibadah tersebut. Sebab itu kita ada mazhab. Kita di Malaysia ini majoritinya, amnya, iaitu kita berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi dalam ibadah, dalam fiqh Imam Syafi'i, dah diaturkan perjalanan satu-satu ibadah. Puasa, ibadah puasa juga sudah diaturkan. Orang yang wajib berpuasa, syarat sah puasa, perkara yang membatalkan puasa, semua ni kena ambil kira. Kita tak boleh orang puasa kita pun puasa. Orang bangun sahur kita pun bangun sahur. Orang tak makan kita pun tak makan.
Orang bangun malam kita pun bangun. Orang pergi masjid kita pergi masjid. Tapi apa yang kita dapat? Penat, letih, dahaga, lapar. Tu. Jadi perlukan kepada ilmu. Jadi bila kita belajar ilmu, maka kita dapat lakukan ibadah itu dengan sebaik mungkin. Dan insya-Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada tengah hari ini saya bukanlah nak mengajar tuan-tuan. Cuma nak ingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat semua yang mungkin terlupa, yang mungkin tak tahu ambil tahu. Kerana saya pun masih dalam proses pembelajaran, masih belajar. Jadi kalau kita tak cari ilmu ni tuan-tuan, ilmu ni dia takkan cari kita. Kecuali malaikat maut yang akan cari kita. Bila kematian, dah tak boleh buat apa lagi dah. Jadi di kesempatan masa peluang kesihatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, carilah ilmu. Tuntutlah ilmu. Ilmu ni luas, pelbagai ilmu. Jangan kita belajar, kita kata dah cukup. Aku dah alim, aku dah ni. Sebab itu pepatah orang tua mengatakan, jadilah seperti mana pokok padi, pohon padi. Pohon padi yang berbuah. Makin berbuah, makin berisi, makin tunduk. Ini orang yang berilmu, yang betul landasan dia. Jadilah seperti mana pohon padi yang berbuah. Bila dia berbuah tadi ni, dia akan isi dia punya padi tu, beras tadi ni, maka dia akan tunduk. Dia akan makin rendah, makin tunduk. Jadi begitu juga kita. Jadi bila dah belajar ni kena makin orang kata cermat di dalam ilmu. Jangan jadi macam lalang. Makin tua, makin tinggi, makin terpacak. Makin naik. Akhirnya sekali mati, baru patah, baru jatuh, baru tunduk. Sebab itu kalau kita tengok pada hari ini, satu statement yang dikeluarkan oleh mufti, ramai yang mengkritik, ramai yang pandai-pandai meletakkan hukum hakam. Tanpa kaji selidik, tanpa mendalami ilmu-ilmu tersebut. Sebab apa? Sebab jadi seperti mana lalang tadi. Sebab itu ilmu ni tuan-tuan, bila kita belajar, maka kita kena dalami ilmu tersebut dengan sebaik mungkin. Sebab itu saya kata belajar ni kena ada guru. Ini pesananlah untuk diri saya dan kita semua. Jadi saya pada hari ini kita nak kongsikan berkaitan dengan zakat fitrah. Berkaitan dengan zakat fitrah. Sebelum masuk pada zakat fitrah, terlebih dahulu, saya nak ingatkan diri saya lah kepada tuan-tuan semua. Bila kita masuk dalam masjid tadi, apa yang kita buat? Yang pertama, kalau ingatlah dia langkah kaki kanan. Kalau dia ingat lagi, dia masuk, dia buat patutlah SOP yang telah ditetapkan. Kemudian yang pentingnya dia baca doa masuk ke masjid. Kemudian dia niat iktikaf untuk di dalam masjid. Jadi bila kita dah masuk dalam masjid ni, kalau kita tak niat iktikaf, kita termasuk dalam kalangan orang yang disebut orang yang rugi. Jadi masih boleh siapa-siapa yang belum niat iktikaf tu niat iktikaf. Jadi selama mana kita berada di dalam masjid ni, Allah Ta'ala letakkan kita di dalam sudut ibadah, maka diampuni segala dosa-dosa kita. Niat saja. Masjid dah tulis ke laluan masuk, doa depan ni ada tak? Nak niat iktikaf. Biasa masjid letak kan? Sahaja aku beriktikaf kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang beriktikaf kerana keimanan dan keihtisab, maka Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi rugilah orang yang masuk dalam masjid tak niat iktikaf. Jadi bila kita dah masuk dalam masjid, kita dah solat tahiyatul masjid bagi yang mereka yang sampai awal. Kemudian kita solat zuhur. Azan saja kita bersolat qabliyah, sembahyang zuhur, sembahyang solat sunat ba'diyah. Ini juga termasuk dalam sunat yang dituntut. Sembahyang sunat ni dia ada sunat yang dituntut, sunat muakkad dan ghairul muakkad. Yang kita dituntut tapi kita boleh amalkan dia. Jadi solat zuhur ni termasuk 2 rakaat sebelum zuhur,
2 rakaat selepas Zuhur. Jadi kalau kita tak buat juga kita rugi. Nak eloknya dia buat 4 rakaat sunat-sunat sebelum Zuhur, 4 rakaat solat sunat selepas Zuhur. Tapi paling kurang 2 lah, 2 sebelum 2 selepas. Kemudian bila kita dah duduk dalam masjid, ada lagi benda yang kita tak boleh buat, benda yang rugi, iaitu kita duduk dalam keadaan tasyabbuh. Tangan kita duduk gini. Saya rasa ada dah ustaz sebut di dalam masjid ni, duduk macam ni. Ini juga menegah nikmat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan duduk di dalam masjid waktu i'tikaf, waktu beribadah, menunggu waktu solat gini duduk. Tangan dia tu duduk gini. 3 perkara dilarang di dalam kelakuan begini. Dalam ibadah kita. Yang pertama, duduk menunggu waktu solat, duduk tasyabbuh ni. Tak boleh ni jari silang ni dengan Zuhur. Kita duduk dalam masjid, jangan digaja gini. Saya dulu pun terbiasa juga. Tapi bila kita duduk dengar kuliah, kita duduk mengaji, maka ilmu tu sampai kita dapat. Jangan duduklah. Jari tu disilang masuk 2 gini. Dia duduk sila ke duduk tahiyat awal ke tahiyat akhir, tapi dia duduk gini tak boleh. Nabi larang tiga kelakuan ni, iaitu ketika menunggu waktu solat. Tak boleh. Menghalang daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dalam masjid ni, tempat yang baik. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita duduk gini, dipanggil menghalang. Tu. Yang kedua, ketika berdoa. Gini juga doa tak boleh juga. Doa dia gini tak boleh. Tapi orang biasanya orang Kristian kan, orang lain agama lah, bukan Islam lah. Tapi ada juga orang Islam gini, tak tahulah macam mana dia doa. Tahu. Sebenarnya ketika solat. Solat pun tak boleh lah. Solat tak boleh gini, duduk qiyam ni dia duduk tangan macam tu. Lama sangat sembahyang tarawih. Tuan-tuan pernah dengar? Viral kat FB kan? Di Indonesia, sebelah Jawa mana tu? Jawa Timur, Jawa Tengah. 8 jam dia sembahyang sunat tarawih. 8 jam. Pukul berapa habis? Pukul 4 pagi. Tuan-tuan boleh pukul 4 pagi? Saya tak boleh. Tuan-tuan tak tahu lah. Pukul 4 pagi baru habis sembahyang sunat tarawih di sebuah pesantren lah, pondok. Ada masjid pondok situ, ramai. Mula Paisyak tu pukul 4 pagi baru habis. 8 jam. Semalam dia baca 30 juzuk, khatam Quran 30 juzuk. Semalam 30 juzuk, semalam 30 juzuk. Kalau kita tak tahu lah. Kan? Boleh tahan tak boleh tahan. Masjid berapa jam? Surau lagi cepat. Surau 30 minit, sejam, 45 minit, itu je habis. Masjid sini tak tahu, saya tak pernah datang. Tarawih lah. Okey. Jadi bila kita dah, sebab tu saya kata ilmu itu pun penting. Bila dah duduk dalam masjid, niat i'tikaf, duduk supaya tidak menghalang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita duduk ini dikira ibadah. Tunggu sampai masuk waktunya, waktu asar. Tapi kalau siapa yang nak balik, bolehlah balik. Siapa yang nak tunggu sampai asar, boleh. Niat i'tikaf kan, bulan puasa. 10 akhir ni, perbanyakkan i'tikaf. Nabi ajar kita perbanyakkan i'tikaf, yakni duduk. Nabi banyak habiskan duduk di masjid. Tu. Jadi penghujung Ramadan ini kita banyak duduk di masjid. Ada yang orang boleh i'tikaf malam di masjid, ada yang sepanjang hari, ada yang mengikut waktu. Jadi kalau kita malam tak boleh, pagi tak boleh, tengah hari kita buat. Zuhur sampai asar pun jadilah, kan? Zuhur sampai asar, zuhur sampai asar, zuhur sampai asar. Lepas asar mungkin nak cari juadah, buka puasa kan, ada tanggungjawab, ada keluarga. Zuhur sampai asar, zuhur sampai asar. Tapi pentinglah. Jadi kalau nak dapat, nak jadi ibadahnya begitu. Seawal kita masuk masjid, itulah aturan yang sedikit sebanyaklah yang saya dapat kongsikan untuk diri saya dan kita semua. Tapi kalau nak cerita daripada awal, panjanglah. Daripada pakai baju tu dah kena niat dah. Kalau kita pakai baju ni semata-mata pakailah orang kata. Tu. Jadi pakai baju tu kena niat dah. Aku pakai baju ni untuk menutup auratku. Maka dikira ibadah. Keluar rumah tu baca dah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Lillahi ta'ala. Aku pergi masjid ni kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana lain.
Kan? Naik kenderaan, takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Naik kenderaan sampai masjid. Parking kereta, parking motor. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Astaudiuka. Serah. Lepas tu masuk, macam tadilah. Tu. Lepas tu nak keluar lagi, baca doa juga. Tu ada tulis kat situ. Doa keluar masjid. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba fadli. Tu baca doa. Nak masuk ada boleh lihat sana. Buka baca. Tengok. Bahasa Melayu pun boleh, bahasa Arab tu pun boleh. Kalau tak reti bahasa Arab, itu menunjukkan kita kena belajar. Senang je. Aku ni bahasa apa reti belaka dah. Rasa tahu belaka dah. Cuba baca ngok yang di luar tu. Kalau tak boleh baca, bererti kena lagi. Kena mengaji pula bahasa Arab. Kena mengaji alif, ba, ta. Bila bererti tu boleh baca Quran lah tu. Tu. Sebab tu ada satu tempat tu saya mengajar. Dia tak pandai baca Quran. Dia tak pandai baca Quran, Jawi pun tak reti. Lepas tu bila dah mengajar Quran tu, maka kita pun duk ajar Jawi juga. Dia jadi apa? Gila sebentar. Gila sebentar ni apa dia? Maksudnya semua tulisan yang dipamerkan, yang digantung di rumah-rumah ataupun di masjid-masjid, dia baca habis. Bahasa Jawi, bahasa Melayu ni, bahasa Jawi, bahasa Arab, semua dia baca habis. Dia kata pantang jumpa, semua dia baca. Dia jadi seronok. Lepas pada tu biasa balik lah. Jadi itulah kelebihan orang yang belajar. Senang je. Kalau kita datang ke masjid, nak tahu kata kita ni jahil lagi, kita tengok orang semayang buat gini, kita tak buat gitu. Kita jangan kata dia sesat, bukan dia Syiah. Sehari kita tengok, dia ni buat lagu ni, kita buat gini, sudah. Itu menunjukkan kita jahil lagi. Kena mengaji lagi. Kita masuk, ada kaunter zakat. Kita nak keluar lagi pun ada kaunter zakat. Tengok orang bayar pakai duit. Kita dulu bayar pakai beras. Kita kata, pasal apa? Dulu saya bayar pakai beras. Kenapa sini pakai duit? Itu menunjukkan kita kena belajar lagi. Sebab tu kata, ilmu tu penting dalam sudut ibadah. Jadi saya bagi contoh itu, nak menggambarkan luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak yang kita tak tahu. Itu belum pergi Mekah lagi. Kalau pergi Mekah, macam-macam orang semayang, macam-macam style. Sebab dia berkumpul situ 4 mazhab. Imam sudah dah. Tak sama dengan kita baca, perbuatan dia kita sini pergi. Jadi itu menunjukkan ilmu tu penting dalam sudut ibadah. Okey, jadi kita nak tengok di sini sedikit sebanyak berkaitan dengan zakat fitrah. Perkataan fitrah itu maknanya kejadian, yakni diri dan badan. Bila disebut zakat fitrah, makna zakat fitrah itu zakat diri atau zakat badan, yakni membersihkan diri. Aduh. Kena faham dulu dia punya ta'rif ataupun definisi dia tu. Perkataan fitrah itu sendiri dihurai. Ulama hurai kat kita di sini, dia kata fitrah tu makna diri, badan. Jadi bila kita keluarkan zakat fitrah ini, yakni untuk membersihkan diri kita. Dan syarat wajib zakat fitrah atas seseorang itu 4 perkara. Ini saya cepat-cepatlah. Kalau nak kerja lama, masa tu lah. Sebab saya dimaklumkan bagi 30 minit. 30 minit. Jadi kalau rasa lama sangat, angkat tangan. Ustaz, cukup. Kita berhenti terus. 30 minit, tak tahulah bermula daripada mana. Sekarang pukul 2.12. 2.30 kita berhenti. InsyaAllah. Kalau rasa tak boleh tahan, Ustaz, berhenti je. Angkat tangan, cakap Ustaz berhenti. Kita berhenti. Kalau boleh tahan lagi, kita tunggu sampai asar je lagi. Takut saya lah tak boleh tahan. Okey, syarat wajib zakat fitrah atas seorang itu 4 perkara. Pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, ada belanja lebih daripada belanja hari raya.
dan malamnya malam raya, untuk diri dan untuk orang-orang yang di dalam tanggungannya, termasuklah belanja membeli pakaian, sewa rumah, dia kata sini, termasuklah pakaian kita, tanggungan kita, makan minum kita, makan minum tanggungan kita, sewa rumah, ataupun kita ada pembantu rumah, kena bayar gaji pembantu rumah ke, tu tidak disyaratkan lebih daripada hutang. Okey, yang keempat, ada hidupnya seseorang di akhir bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal, yang disebut dapat 1 juzuk daripada bulan Ramadan dan 1 juzuk daripada bulan Syawal. Dari itu wajib dikeluarkan zakat fitrah daripada orang yang mati selepas jatuh matahari awal Syawal, dan tidak wajib zakat fitrah orang yang mati sebelum matahari jatuh akhir bulan Ramadan, dan kanak-kanak yang lahir lepas jatuh matahari akhir Ramadan ini. Dia kata bila ada syarat-syarat ini, wajiblah atas seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang yang di dalam tanggungannya, iaitu 1 gantang, yakni makanan yang ghalib, yakni yang biasalah, yang dimakan oleh negeri itu dari jenis makanan yang mengenyangkan, yakni asasi di negeri itu. Kalau kita di sini dia kata beras lah. Okey. Dia kata di sini syarat wajib zakat fitrah itu untuk seseorang itu ada 4 perkara. Pertama, Islam. Ni maklumlah. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, ada belanja lebih daripada belanja hari raya. Dan malamnya malam raya. Ada hal lebih lagi daripada tu. Kalau belanja pun tak cukup, nak kira-kira. Syarat wajib tu tak cukup. Kewajipan tu. Dia memang susah betul. Memang fakir, miskin. Memang betul-betul tidak ada perbelanjaan. Maka dia luput daripada syarat kewajipan untuk membayar zakat. Jadi kalau dia ada lebihan daripada belanja hari raya dan malamnya malam raya, untuk diri dia dan untuk orang-orang yang dalam tanggungannya, diri dia pun lepas, untuk tanggungannya pun lepas, maka dia wajib zakat. Kalau untuk habuan dia je lah. Tapi dia ambil kira untuk tanggungan dia itu sekali. Yang keempat, ada hidup seseorang di akhir bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal, yang disebut dapat 1 juzuk daripada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Tempat hidup. Maka bulan Ramadan, hujung Ramadan tu dia dapat, awal Syawal pun dia dapat. Dari itu dia kata, dari itu wajib dikeluarkan zakat fitrah daripada orang yang mati selepas jatuh matahari awal Syawal. Tu. Dia kalau mati selepasnya jatuh matahari awal Syawal, dan tu maka dia kena bayar zakat fitrah. Dan tiada wajib fitrah orang yang mati sebelum matahari jatuh di akhir bulan Ramadan. Ini maka dia tak wajib. Begitu juga dengan kanak-kanak yang lahir lepas jatuh matahari akhir Ramadan. Ni tuan-tuan boleh tengok balik lah. Ni saya cepat-cepatkan dia. Kemudian bila dah cukup syarat tadi, maka dia nak keluar zakat. Zakat kita dalam mazhab Syafi'i kita, iaitu makanan asasi, makanan yang boleh mengenyangkan, iaitu kita sini beras. Pada asalnya kita bayar dengan beras kan. Kat kampung-kampung dulu lah. Saya di Kedah pun memang bayar pakai beras. Cuma terbaru ni dia ada 2, boleh pilih. Amil kutip zakat tadi ni dia bawa 2 lah. Satu dia bawa beras, satu dia bawa dia bagi dalam bentuk, kita boleh bayar dalam bentuk duit lah. Dia tanya kita nak yang mana, beras ke nak bayar dalam bentuk duit. Tu. Tapi kita di sini amil kita tak ada bawa beras kan. Dia tak bawa beras, jadi kita bayar semua pakai bentuk duit. Boleh ke tidak? Soalannya. Okay, dalam mazhab Hanafi harus diganti dengan harga beras mengikut harga pasaran semasa. Ini dalam mazhab Hanafi.
Jadi kita boleh taklid dalam mazhab Hanafi, daripada kita bayar pakai beras, kita boleh berpindah kepada pakai harga beras. Jadi kita ambil nilai wang lah RM7. Ikut beras pula, kalau kita di Selangor ini ikut beras yang kita makan. Harga beras, grade beras tu lah. Kalau kita makan beras yang biasa RM7. Kalau kita makan beras yang mahal sikit, dia ada harga dia. Beras wangi dia ada harga dia. Tapi dia mesti makan kekal lah makan tu. Bukan kata dia makan sekali je. Kalau makan sekali jenuh, makan nasi Arab kena bayar zakat ni. Parah Kawan bawa pergi makan nasi Arab. Kawan kata siap, mu kena bayar harga mahal. Mu makan beras mahal ni. Kan? Itu tidaklah. Jadi kalau memang di rumah kita duk beli beras mahal, itu kena makan. Tu. Tapi ala kulli hal, ikut harga beras. Nak cerita pada asalnya. Tu. Jadi harga beras, bolehlah kita kata RM7 di sini. Cuma kita kena tahunya, kata boleh. Soalan tadi boleh tak bayar pakai duit? Pada asalnya kita bayar pakai beras. Jawapannya boleh. Boleh. Tapi itu ditaklid, diambil dalam mazhab Hanafi. Maka harus, hukum dia harus, bolehlah diganti dengan harga beras mengikut harga pasaran semasa. Tu. Pemerintah, yakni raja atau ketua lah, boleh memilih dan memerintahkan rakyatnya berfitrah dengan harga beras. Boleh. Maksudnya boleh. Kita sini sultan, ketua agama kita kan, ketua agama kita Sultan Selangor. Jadi sultan perintahkan kita bayar pakai duit, nilai beras tadi ni. Boleh. Lepas tu kita pun boleh bayar pakai beras. Dua kelakuan tu. Satu, raja tadi ni boleh perintahkan rakyat untuk bayar pakai nilai. Dan kita pun boleh bayar. Maksudnya tak salah. Bila sudah diperintahkan, wajib atas rakyatnya taat. Bila sudah diperintahkan, tak boleh lawan lah. Kita kena wajib kena taat. Sebab pemerintah ni kita tak boleh lawan dia selagi mana dia tak suruh kita buat maksiat, selagi mana dia tak suruh buat zalim, tak menzalimi kita, kita kena taat. Kita kena. Tu sebab tu termasuk dalam statement yang dikeluarkan oleh mufti. Jadi bila pemerintah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu ibadah tersebut, maka wajib. Di sini kita ambil iaitu zakat. Maka diperintahkan kita untuk membayar dalam bentuk nilai wang daripada harga beras tadi ni. Maka wajib untuk kita mengikut. Di kata sini. Bila mereka sudah membayar, lepaslah tanggungannya, sama ada ia berniat mengikut mazhab Hanafi ataupun tidak. Sahlah fitrahnya. Tu. Dia niat ikut mazhab Hanafi ke, dia tak niat ke, sah. Tak ada masalah. Jangan kata, sudah. Aku dah bayar dah. Tapi aku main niat bayar zakat fitrah aja. Tak ada pun tahu kata ikut mazhab Hanafi. Tak ada pun niat taklid mazhab Hanafi ni, tak ada. Jawapannya tak perlu risau. Benar tu sah. Walaupun dia bayar zakat fitrah tu, dia niat bayar zakat fitrah untuk diri dia ataupun tanggungan dia dengan banyak sekian-sekian, dan dia tak tambah pun niat di situ taklid ikut mazhab Hanafi, tak ada masalah, sah juga. Cuma nak ceritanya kata tadi persoalan boleh ke tidak. Jadi jawapannya boleh. Tu. Termasuk dalam kata makanan yang mengenyangkan itu ialah gandum. Termasuklah kurma, ini anggur, itu kita tak makan lah sini. Kita makan gitu-gitu je, bukan makanan kita. Makanan asasi kita beras. Kita bayar. Tapi kalau nak bayar pakai beras pun kena reti juga tuan-tuan. Kena belajar juga. Dia bukan boleh main bedal je. Tak boleh. Dia kena tahu yang mana afdal, yang mana makruh, yang mana jangan buat. Haram lah. Tu. Kalau kita nak bayar pakai beras, dia ada cara dia. Okey Beras ni yang eloknya, yang afdalnya, kalau kita nak bayar pakai beras, kita bawa beras tu. Ataupun kita beli di tempat orang duk bayar zakat fitrah tu, dia ada jual beras. Contohnya lah, saya 7 orang. Termasuk ibu saya, jadi 8 orang. Saya nak bayar pakai beras. 8 orang ni, termasuk saya, ibu saya dan anak-anak saya lah, isteri saya. 8 orang.
Kalau saya nak bayar pakai beras, yang eloknya saya bawa siap-siap 8 gantang tadi. Tu. Saya bawa 8 gantang tadi ni beras, saya bayar zakat fitrah. Serah kepada amil lah. Kalau nak buat satu-satu pun boleh. Kalau nak buat serentak pukul borong tu pun boleh. Maka beras tu saya dah bawa siap-siap. Ataupun tempat amil terima zakat tadi ni, sebelah tu kedai runcit. Dia buka kaunter zakat tapi kedai runcit. Kedai runcit tu dah jual beras. Ataupun lori kontainer main parking kat situ kan, beras kan. Jadi kita beli kat situ, kita bayar. Boleh. Itu yang afdalnya. Beras. Tu. Tapi yang kita duk tengok, dia pakai satu tu je. Dia duk main tolak yang tu. Betul tak? Kan? Kat kampung-kampung lah. Sini saya tak bisa jumpa, tak tahu lah. Kat kampung dia satu tu je. Amil tu pun duk bawa yang tu je. 10 orang duk tolak tu pergi mari. Tolak. Bagi ambil. Maka timbullah soalan. Timbul soalan kena. Orang dia tak boleh. Kalau orang nak tahu sesuatu benda ni, dia lihat, dia tengok satu-satu benda tu, dia fikir. Kenapa orang buat gitu? Boleh tak boleh? Macam tu. Kenapa dia buat gitu? Boleh tak boleh? Sama juga orang mengaji tasawuf. Dia tengok satu benda, dia fikir. Kenapa Allah Ta'ala jadikan hujan? Dia fikir. Tu. Kalau kita mengaji tasawuf. Kalau kita tengok pokok, kenapa Allah Ta'ala ciptakan pokok? Tu. Dia semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang duduk martabat tinggi kan. Sebab tu orang kata apa? Lihat pokok, nampak Allah. Bukan Allah duduk di pokok. Dah. Maksudnya, dia tengok pokok, dia kata kenapa Allah Ta'ala ciptakan pokok ni? Apa tujuan? Apa kelebihan? Apa hikmahnya? Tu. Kalau kita mengaji dalam ilmu tasawuf. Tu. Tapi kalau kita berbalik dalam bab sudut zakat tadi pun, kalau orang yang berfikir, dia akan tanya. Dia akan berfikir, orang duk tolak zakat fitrah beras tu, sekali pergi rumah kau ni pun tolak beras tu juga. Pergi ke kau ni pun bawa beras tu juga. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi dia kena belajar. Tu. Bila dia kata beras ni aku bayar fitrah bagi diriku, kan? Untuk tahun ini yang wajib kata diriku lah, dia pun sedekah. Bila sedekah, amil tadi terima tak? Terima lah. Ataupun penerima yang boleh terima, yang boleh makan zakat tadi ni pun dia pun terima. Orang fakir tadi, kita sebut satu lah, fakir. Dia pun terima. Bila kita dah bagi, beras tadi ada berapa? Ada 1 gantang je kan? Lepas tu kita baru bagi untuk diri kita, isteri belum lagi. Is 1, is 2, is 3, is 4 kan? Banyak sangat. Pertama, kedua, ketiga sampai 4, jenuh. Belum bagi lagi. Lepas tu dia kata, beras habis ni, nak buat guna? Tu. Jadi kena minta beli balik. Dia tak boleh ambil gitu je. Bagi, ambil balik. Lepas tu pun tarik balik, ambil balik. Lama-lama dah berebut sampai ke sudah. Kau ni ambil, kau ni tarik. Kau ni ambil, kau ni tarik. Okey. Jadi dia minta nak beli balik. Dia kata kita tak buat beras ni. Jadi kita nak beli balik lah beras. Dia kata tak apa, kita jual. Dia jual. Beli pula. Bila beli, jadi hak milik kita pula. Bila jadi hak milik kita, maka kita keluar zakat tadi ni untuk isteri kita. Kita sedekah kat dia. Baru isteri, anak-anak lagi, beli pula. Begitulah. Sampai habis. Sedekah beli, sedekah beli, sedekah beli. Apa hukum? Beli yang barang telah disedekahkan. Iaitu ulama meletakkan hukumnya makruh. Tu. Jadi kalau kita buat ibadah ni, kalau boleh kita elak daripada makruh. Kalau boleh kita elak daripada makruh. Tu. Kita buat yang terbaik, sebaik mungkin, semampu kita. Kalau tak boleh juga, tak boleh juga tu baru tak apa. Kalau ada yang tu je, tu tak ada masalah. Lagi 4 minit lagi, cukup 2,5. Tapi kalau siapa yang tak tahan, nak bangun, nak keluar, nak balik, ada urusan lain, saya izinkan. Boleh je, tak ada masalah. Lagi ramai, lagi bagus. Saya pun cepat-cepat berhenti. Kan? Tak ada masalah. Saya izinkan. Yang ada kerja, yang tak ada kerja, duduklah. Yang tak ada kerja, yang tak ada apa ni, boleh. Yang ada urusan, boleh. Setengah-setengah dia tak bagi. Selagi ustaz tak habis, tak boleh. Saya tak apa. Kalau tuan-tuan tak larat, tuan-tuan boleh bangun.
boleh balik. Kalau tuan-tuan tak larat nak tidur pun tidurlah. Tu boleh tidur dalam masjid ni dapat pahala. Waktu yang paling sedap tidur ialah waktu dalam masjid, waktu dalam majlis ilmu. Itu waktu paling sedap. Bukan kata tuan-tuan, kalau saya sendiri pun sama. Orang baca khutbah terlena kita. Kan? Kita main mengaji. Macam saya duduk datang mengaji, ada kuliah-kuliah sini saya duduk datang juga. Saya pun kadang-kadang terlena. Begitu juga dengan tuan-tuan, samalah. Jadi kalau siapa nak lena pun tak ada masalah. Siapa yang ada urusan pun nak balik boleh balik. Saya izinkan, tak ada masalah. Jadi yang ada kelapangan tunggu sekarang. Okey. Jadi hukum dia tadi makruh. Kita beli barang yang kita dah sedekahkan. Tu. Tapi yang eloknya kita bawa siap-siap. Tu. Tapi kalau tuan-tuan nak bayar pakai beras, macam saya kata tadilah. Kan? Beli siap-siap berapa bilangan, lepas tu bawa pergi, bayar. Tu. Tapi kalau kita di Selangor ni, dah diperintahkan kepada kita, iaitu untuk membayar pakai duit. Kepada amil-amil yang telah dilantik khas. Kita Taman Putera Perdana, kalau tak silap saya 9 orang. Kalau tak silap saya lah. Ketua amil kita Timbalan Nazir, Masjid Taman Putera Perdana, iaitu Cik Adnan, Ketua amil. Jadi bayar kepada amil-amil yang telah dilantik ni. Mereka ni ada di pasar Ramadan, ada di kedai-kedai, ada di Petronas pam minyak masuk, bagai mereka tunggu ni. Boleh bayar. Okey, itu sedikit sebanyak. Serba apa yang lebih daripada itu? Di belanjaan ni dah baca. Okey. Dan boleh kemudian jika ada lebih fitrah untuk isterinya, okey, bila kita dah bayar untuk diri kita, kemudian untuk isteri, kemudian untuk anak-anak yang kecil, kemudian untuk bapanya dan datuknya, kemudian untuk ibunya, kemudian untuk anak-anaknya yang sudah besar, kemudian untuk sahyanya. Bolehlah bayar kepada siapa. Wajib berniat waktu hendak mengeluarkan zakat. Tu. Sebarang jenis zakat. Ni kena reti lah. Wajib berniat waktu hendak, yakni masa waktu kelakuan nak buat tu, hendak mengeluarkan zakat. Sebarang jenis zakat. Tak kira lah zakat apa. Zakat ni banyak. Sebab tu dia kena beza. Macam kita sembahyang lah. Bila kita takbir tu Allahu Akbar, dia kena ada qasad, ta'arak, ta'yin. Dia tak boleh main bedam macam tu je. Allahu Akbar sembahyang zuhur. Bukan. Dia ada. Bila kita sebut Allah, dipanggil muqaranah. Kita akan belajar dalam sudut niat. Kita ucap Allahu Akbar. Nak sembahyang apa? Zuhur. Jadi sembahyang zuhur. Nak sembahyang apa? Asar. Jadi sembahyang asar. Dia tak boleh Allahu Akbar. Gitu tak boleh. Dia kena hadirkan, dipanggil muqaranah beserta dengan lafaz Allahu Akbar tu. Jadi begitu juga bila kita nak bayar zakat fitrah ni, wajib kita berniat. Dia kata sebarang jenis zakat. Tu harus dan membandai niat itu ketika mengasingkan hak zakat daripada hartanya yang lain, seperti katanya, inilah fardu sedekah hartaku, atau inilah zakat fitrah aku, dan zakat untuk anak-anak kecil. Diniatkan oleh pengawalnya, yakni bapa atau tuannya atau penjaganya. Peringatan, jika tuan hutang berkata hutang, ini bukan dia. Okey, habis itu. Jadi ini sedikit sebanyak beberapa perkara penting yang perlu kita ambil tahu. Dengan kadar masa yang 30 minit bagi kat saya ni, jadi saya terpaksa cepat-cepatkan. Tak boleh lama sangatlah, kena ikut arahan lah, tak dibenarkan. Lagipun saya ni pun bidang terjun juga. Lagi 5 minit pukul 1 baru panggilan masuk suruh kuliah. Tak sempat nak tengok kitab. Tak sempat nak semak, tak sempat nak apa. Cuma gitu-gitu je lah. Dari 5 minit pukul 1 nak sampai. Itu pun baru balik daripada kerja. Cepat-cepat mandi, pelang kabut. Lepas tu terus pakai baju. Sampai dekat situ ada motor siapa pula mati. Tonda pula sampai ke jalan 7. Patah balik pula, cepat-cepat masuk dalam masjid. Tak sempat 1 rakaat dengan imam.
kelang kabut lah. Lepas tu terus kuliah di sini. Jadi kalau berlaku kekurangan, kelemahan, kesilapan dan kesalahan, saya mohon beribu kemaafan. Kalau ada terkasar bahasa yang terasa apa semua, saya mohon maaf. Dalam keadaan orang kata apa, bagi diri saya ni agak kelang kabut lah, sebab jadual tu terlalu cepat diatur dalam masa singkat, dan banyak orang kata apa, benda-benda yang membuatkan saya sibuk itu. Tapi oleh kerana bila dipanggil ni, saya rasa macam kewajipan juga. Bila saya tanya ada tak ustaz-ustaz lain lagi, dia berkata tak ada dah. Kalau tak ada, saya rasa mungkin esok jenuh juga saya nak jawab, kan? Jadi mungkin tanggungjawab saya, maka saya hadir sini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya mohon maaf kalau ada kesilapan dan kesalahan. Saya mohon maaf lah kalau terkasar bahasa ke sebagainya. Jadi yang mana baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang silap, yang salah itu daripada kelemahan saya, kejahilan saya, kerana saya juga masih dalam proses pembelajaran. Jadi saya harap dapat beri tunjuk ajar yang membina kepada diri saya dan kita semua. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah agar Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala kesilapan dan kesalahan kita sewaktu kita berada di dalam majlis ilmu ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Radina billahi rabba bil islami dina bil qur'ani imama bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'i muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Saya terlupa satu. Sebelum saya habis kuliah ini, saya ambil tanggungjawab untuk peringatkan tuan-tuan semua yang belum lagi membayar zakat fitrah, cepat-cepatlah. Jangan duk ambil waktu afdalnya sebelum nak sembahyang raya tu. Kan? Tolong selesaikan. Takut nanti jadi kelang kabut sebab orang ramai. Jadi bila bilangan tu ramai, keluar ni siapa yang belum bayar lagi, carilah amil-amil yang telah dilantik ni. Petugas-petugas ini tolong bayarkan siap-siap. Jangan tunggu di saat akhir. Kalau tunggu di saat akhir takut nanti susah kita. Lebih baik kita buat perancangan yang awal. Okey ya? Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.